العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pecinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga majlis kita ini di dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah maghrib kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Meja Ustaz Haji Umar Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, live daripada Makkah Mukarramah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Umar Naim untuk kitab Al-Muhimmah Al-Mawaiz Al-Badi'ah dengan hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أيها المشاهدون والمحاضرون والطالبون وأيها المستمعون الكرام الحمد لله الآن سنلتقي في هذه المحاضرة معي أستاذ محمد نعيم بن حاج أحمد. أتمنى لكم بدروس نافعة على هذه المحاضرة. أتمنى لعلنا في سعادة الدارين في رضاة الله ورعايته وعمته إن شاء الله. مفهوم كلامي؟ Alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita seperti mana yang kita bicarakan pada minggu-minggu yang lalu. Dan lupa juga yang saya hormati Bonda Puan Hajah Rosniati Mansur selaku pengurusi GNI. Lupa juga kepada Puan Nurini Mukhtar selaku moderator pada malam ini yang bertugas. Lupa juga AJK-AJK-nya, makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat dalam jagaan Allah dan di dalam peliharaannya sentiasa insya-Allah. Pada malam ini kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Muhimmah. Kita masuk di dalam satu tajuk iaitu ini suatu muhimmah. Dia disebut berkenaan dengan ini suatu muhimmah. Maksud muhimmah itu ialah satu benda yang sangat-sangat important, benda yang sangat-sangat penting, benda yang perlu diberi penekanan, benda yang perlu diberi ingatan. Apa katanya? Maka dia tulis di sini yang ditakut atas segala orang yang memutuskan akan segala keluarganya, maka yang demikian itu sebab bermarah-marahan dan sebab kelahian dan sebab bersakit-sakit hati, bertambah pula hasad, yakni dengki berdengki-dengki,
sekiranya yang tersebut itu dosa besar, lagi kena murka Allah dan laknatnya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya benda yang paling teruk sekali apa? Hasad dengki. Benda yang paling teruk sekali apa? Memutuskan hubungan silaturahim. Benda yang paling teruk sekali apa? Bermarah-marahan, bergaduh-gaduh, bersakit-sakit hati. Kemudian disulami dengan hasad dengki. Benda ni yang paling kena jaga betul-betul. Dalam kehidupan kita, benda ni kalau kita tak terlepas, kalau benda ni kita menggenggaminya dalam kehidupan kita, masih bersama-sama dengan kita sebagai pakaian kita, maka ianya akan menyebabkan kita tak terlepas di akhirat sana. Kalau di dunia kita boleh melepaskannya daripada cengkaman di dalam kehidupan kita, maka di sana kita akan terlepas daripada benda-benda yang mengakibatkan kita tertambat ketika mana semua manusia sedang berjalan di mahsyar nanti. Itu dia. Jadi maknanya jaga betul-betul jangan ada hasad. Hasad ni kata apa? Nabi kata di dalam perumpamaannya di dalam hadis Sahih At-Tirmizi, Nabi kata sesungguhnya hasad ini seperti kayu api yang akan memakan segala amal soleh kamu. Itu dia. Memakan segala amal soleh ni maksudnya apa? Segala solat tahajud kita dia makan. Segala amal soleh infak kita, sedekah kita dia makan. Segala kerja haji kita, kerja umrah kita dia makan. Segala kerja puasa kita, baca Quran kita, semua dia telan. Jadi maknanya habis terbakar segala kebaikan-kebaikan yang kita bina selama ini. Jadi tolong jaga betul-betul, jangan ada sifat hasad, jangan ada suka berkelahian, jangan ada suka bermusuh-musuhan, jangan ada sikap berdengki-dengkian, jangan ada sifat berhasad-hasadan, jangan ada. Susah tu kan. Tetapi perlu dihindarkan benda-benda. Sebab tu dia kata apa? Inilah perkara yang ditambih satu muhimmah, satu benda yang perlu dititik beratkan. Sebab tu cuba tengok. Cuba tengok. Jemaah haji, bila dia nak pergi melontar tu dia membuang segala mazmumah dalam hati dia. Dia baling batu. Bismillahirrahmanirrahim. Lontar tu maknanya dia buang segala apa yang ada dalam hati dia buang. Buang dengan hati, bukan baling macam tu je. Buang dengan hati. Aku tak mau dah. Maknanya tak mau dah sifat-sifat mazmumah dalam hati tu dia buang. Sebab tu bila orang yang selalu kalau orang yang dapat haji mabrurah, haji yang mabrur, bila dia berjaya lontar Jamratul Aqabah, berjaya melontar Jamratul Wusta, Jamratul Awal, Jamratul semua tu, bila dah selesai melontar semua, selalunya hatinya menjadi baik. Sebab dia sudah buang benda-benda kekotoran hati yang mazmumah itu di Jamarat. Jamarat ni apa? Jamrah yang 3. Jadi maknanya itu pesan haji. Kalau haji yang mabrur. Okey. Al-Quran menyatakan, di dalam Al-Quran tersebut, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Dan artinya segala mereka yang membinasakan mereka itu akan janji Allah Ta'ala. Kemudian daripada berjanjinya dan memutuskan mereka itu akan barang yang menyuruh oleh Allah Ta'ala dengan dia. Bahawa menghubungkan dan membinasakan mereka itu di dalam bumi dengan beberapa bagi maksiat. Maka mereka itulah bagi mereka laknat dan bagi mereka sejahat-jahat tempat. Dan iaitu neraka dan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita janji dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji betul dah. Janji dah baik dah. Sesungguhnya inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, kerja haji aku, kerja korban aku, kerja umrah aku,
wa mahyaya wa mamati, hidup aku matiku kerana Allah. Tiba-tiba kita memadamkan janji tersebut dengan berbuat maksiat kita kepada Allah SWT, maka kita jadi manusia yang membatalkan janji kita dengan Allah. Maknanya cakap tak serupa bikin. Maknanya janji dalam sembahyang lain, dua sembahyang dia menjadi penentang kepada janji-janji dia. Jangan macam tu. Biarlah kita selari dengan janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling bagus. Okey. Itu yang dimaksudkan daripada ayat Quran yang kita bacakan. Adapun ayat yang kedua, kata Allah SWT, orang yang membatalkan janjinya iaitu wa tuqati'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Artinya, dan memutuskan mereka itu akan keluarga mereka itu, maka mereka itulah yang dilaknatkan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Maka apa tu? Itu dia mentulikan, Ustaz. Okey. Maka mentulikan Allah Ta'ala. Betul. Maka mentulikan Allah Ta'ala akan mereka itu dan membutakan ia akan segala penglihatan mereka itu. Jadi maknanya, orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim, dia ada abang dia ada adik dia. Jadi dia memutuskan hubungan silaturahim, dia tak nak dah. Dia kata apa? Dia buat perkara-perkara yang boleh menidakkan kesatuan di dalam sesuatu hubungan. Dia buat perkara yang boleh memutuskan, boleh mendatangkan kebencian ahli keluarga kepada diri dia. Saya tengah duduk sembang-sembang petang tadi lepas balik jemaah ni. Saya sembang-sembang dengan seorang jemaah ni. Dia tanya saya, Ustaz, saya ni adik daripada 4 orang. Saya ni adik, dia kata. Okey. Menurut cik, saya main ni sebab duit saya dapat daripada jual tanah ayah. So dapatlah 60,000. Saya bagi kat bini saya 30,000, saya 30,000. Kami main umrah Ustaz. Okey. Kami main haji lah. Okey, bagus lah. Kata, itulah Ustaz, kalau ikutnya dapat banyak lagi. So, saya kata, kenapa pula macam tu? Itulah abang kami ni penipu besar. Dia kata macam tu, abang kami penipu besar. Abang kami ni, dia asalnya tanah tu dapat 800,000. Bila 800,000 tu, dia hanya bagi kepada kami adik-beradik ni, 5 orang ni. Dia anak yang keempat. 5 orang ni, dia hanya bagi seorang 60,000. Dia kata ini saja yang ada. Abang dia kata apa? Ini saja yang ada. Yang lain habis semua. Aku tahu. Yang lain semua hal-hal untuk pengurusan. Yang ni saja balance dia. So ambil lah takat seorang 60,000. 60,000 daripada 800,000 tu. Bahagi 5 orang. 60,000 yang seorang dapat. Maknanya abang dia makan lebih. Adik yang mahaji ni. Adik yang mahaji dengan bini dia ni. Jadi dia cerita tu, dia kata apa? Kakak tak suka kat abang dah. Adik seorang lagi tak suka kat abang dah. Memang kami menyampah dengan abang kami tu. Kami pun tak pergi dah rumah dia. Kata macam tu. Saya kata, pakcik pergi tak rumah abang? Saya pergi ya Ustaz. Saya tak nak dah betul-betul silaturahim ni tak baik. Maknanya nampak. Saya kata baguslah pakcik macam tu. Tapi mengkelan dia kata. Mengkelan ni maksudnya apa? Perik jugalah. Nak telan kata halal tu perik. Sebab apa? Duk nampak tu sepatutnya dapat banyak, tiba-tiba dapat sikit. Ini zalim namanya. Ini zalim. Ini benda-benda yang boleh memutuskan silaturahim. Benda-benda yang boleh menjadikan hubungan kita ni dilaknat oleh Allah SWT disebabkan dengan pemutusan hubungan silaturahim sesama adik-beradik tersebut. Saya kata kat pakcik tu, pakcik apapun jadi, jangan sebab duit terputus hubungan silaturahim. Dosa kita nanti pakcik. Dia kata, betul lah Ustaz. Betul lah. Kami pun tak adalah nak bermusuh-musuhan. Cuma kakak-kakak kami lah, abang-abang kami tu yang dia bermusuh-musuhan. Kami tak ada apa pun. Okey lah. Jadi maknanya ini benda-benda. Ada lagi banyak-banyak benda yang lain yang berlaku di dalam sekitar masyarakat kita yang perlu kita ambil berat supaya jangan menjadikan asbab menjadinya hubungan tersebut dibinasakan oleh
seseorang individu di dalam keluarga kita. Jangan. Kadang-kadang abang ni lebih sikit, kakak ni lebih sikit, nampak adik seorang ni tak ada kerja, terus hentam adik seorang ni. Biarlah dia ni tak ada apa pun, dia ni tak perlu nak beri muka sangat. Dia ni biarlah kata dia ni tak ada apa pun, dia ni tak ada kedudukan apa pun. Maknanya disisihkan di dalam keluarga. Tak perlu macam tu. Kita hidup dalam keluarga mesti bersilaturahim dengan sebenar-benar. Jangan memutuskan hubungan silaturahim. Sebab apa? Sebab sesiapa yang memutuskan silaturahim, Allah laknat dia. Allah laknat, Ustaz kisah, Ustaz sikit je. Jangan main-main dengan laknat. Laknat tu lawannya rahmat. Rahmat tu lawannya laknat. Laknat tu, kalau kita tahu laknat tu, maknanya Allah tak bagi rahmat langsung kat kita. Terputus daripada rahmat Allah. Terputus daripada rahmat Allah, maksudnya dia Allah biarkan dia begitu saja. Apa nak jadi kat dia, jadi. Apa nak berlaku pada dia, jadi. Tak kisah. Allah dah tak kisah. Doa dia tak didengari. Segala rintihannya diabaikan Allah. Segala perhatian Allah tidak memberi perhatian kepadanya. Segala tingkah lakunya Allah biarkan. Segala apa kerayuannya Allah buat tidak mengindahkan segala rayuan dia kepada dia. Jadi maknanya, apa maksud kita hidup di dunia? Apa maksud kita hidup di dunia kalau dalam keadaan begitu punya keadaannya, sekiranya Allah SWT memberi respon kepada kita yang sedemikian. Jadi, saya berpesan diri saya, berpesan kepada makcik-makcik, saya pesan kepada ibu-ibu, saya pesan kepada kakak-kakak, saya pesan kepada pakcik-pakcik, ayah-ayah, abang-abang semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sesekali kita mencabar Allah dengan laknatnya. Jangan sesekali kita meraih laknat Allah dalam kehidupan kita ini. Biarlah kita meraih rahmatnya, keampunannya, keredaannya yang berterusan kepada kita yang tidak bertepian. Itulah yang didambakan oleh manusia, seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ayuhal mustami'un al-kiram wal muhadirun al-kiram. Jadi mudah-mudahan kita ambil pengajaran itu. Kemudian, dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa maksud Bukhari dan Muslim? Maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukannya Bukhari itu maksudnya telah mengeluarkan, maksudnya apa? Telah didatangkan hadis daripada Imam Al-Bukhari dan telah didatangkan oleh Imam Muslim. Ataupun boleh diguna juga konteks bahasa dia ni, telah dikeluarkan oleh Sahihain. Telah dikeluarkan apa? Oleh Sahihain. Apa maksud Sahihain? Dua yang sahih, iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Kata Imam Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Berkata Nabi SAW, Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nabi kata apa? Yakni tiada masuk syurga oleh qati'ur rahim. Apa maksud qati'? Qati' ni apa qati'? Qata'un. Qata'un ni pemutus. Qati'un maksudnya isim fa'il. Qata'un maksudnya potong. Qati'un pemutus. Qati'un, qaf, alif, ta'ain, maksudnya pemutus. Pemutus pemutus silaturahim. Pemutus. Kalau pemotong tu pisau. Pemotong tu pisau. Kalau pemutus tu orang yang memotong. Orang yang memutus. Motong. Nak potong apa? Nak potong daging. Nak potong daging korban. Kemudian. Yakni orang yang memutuskan, nampak tu tulis. Orang yang memutuskan keluarganya dan telah mengeluarkan oleh Tibrani. Tibrani ni siapa? Imam At-Tibrani. Daripada Jabir. Jabir ni siapa? Jabir ni sahabat Nabi. Telah berkata, ia telah keluar atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian kami berhimpun semuanya, maka bersabda ia, hai segala orang muslimin, takut olehmu akan Allah Ta'ala dan menghubungkan bagi keluarga kamu, maka bahawa sesungguhnya
tiada daripada pahala yang terlebih segera daripada orang yang menghubungkan bagi keluarganya, dan takut akan kamu akan derhaka, bahawa sesungguhnya tiada daripada seksa yang terlebih segera daripada orang yang derhaka. Kalau siapa yang baik sangat-sangat dengan adik-beradik dia, Allah cepat-cepat bagi rahmat pada dia. Allahu Akbar. Kan? Kakak ni telefon. Yang datang, kau datang rumah aku boleh tak besok? Aki kau tak ada kan, kau datang rumah aku boleh tak besok? Aku teringinlah nak rasa masakan kau. Tak apa, aku datang sekarang. Masya Allah. Saat duduk rumah ni pula, kat rumah ni pula telefon. Kau boleh datang Ampang tak? Kau boleh datang tak rumah aku kat Ampang ni? Anak aku teringin nak makan daging dendeng. Tak apa, boleh aku datang. Besok pagi aku datang. Masya Allah, dia pergi sana. Dia ni meraihkan ahli keluarga. Dia ni sanggup berkorban, sanggup buat apa saja untuk keluarga. Biarlah dia tidak ada apa-apa, tetapi kaya budi dia tu ada pada keluarga. Inilah yang dikatakan kaya budi. Inilah yang dimaksudkan daripada hadis Nabi. Nabi kata apa? Laisal ghina anil kasratil arba walakinnal ghaniyun nafsi. Nabi kata apa? Bukanlah kaya tu dengan harta yang banyak, tetapi kaya yang sebenar ialah kaya yang ada pada diri yang maha kaya. Masya Allah. Diri tu kaya, jiwa besar, kaya dah hati dia. Allahumma. Ada tak dalam keluarga kita macam tu? Mesti ada kan? Seorang tu mesti ada. Dia tak boleh tengoklah adik dia ni. Dia suka bergerak mata. Tengok adik dia sakit, siapa dia pergi. Dia sampai dulu. Tengok abang dia nak pergi haji, dia sampai dulu. Tengok adik, anak menakan dia nak pergi graduate, dia sampai dulu. La ilaha illallah. Tengok ada bersedia anak menakan dia pergi beli hadiah, dia sampai dulu. La ilaha illallah. Besarnya rahmat Allah kepada dia disebabkan dengan segeranya dia menghubungkan silaturahim tersebut, maka Allah akan segerakan rahmat kepada dia. Masya Allah. Macam tu dia, kan? Sifir dia macam tu dia. Kan? Tetapi, dia kata apa? Dan takut akan kamu akan derhaka, maka bahawa sesungguhnya tiada daripada seksa yang terlebih segera daripada orang yang derhaka. Tapi kalau segera macam mana? Segera dari sudut derhaka. Dia buat derhaka ni gila-gila. Dia buat kederhakaan dan kedurjanaan ni memang gila-gila. Maka Allah akan segerakan siksaan kepada dia. Kan kamu? Ada orang tulis apa tu? Saya tak sempat baca. Ustaz memadai kita merapatkan satu lain dengan bervideo call disebabkan kekangan masa di rumah, atau perlu juga datang ziarah secara fizikal untuk mendapat rahmat Allah. Okey. Dia boleh macam-macam zaman sekarang ni. Video call boleh. Boleh video call. Dapat pahala video call lah. Dapat pahala sembang sama-sama dengan cara baik. Dapat pahala jaga perkataan sama-sama baik. Itu dapat juga pahala. Tetapi kehadiran kita itu lebih bermakna daripada kita bervideo call. Bila kita hadir, rahmat Allah beribu-ribu datang ke rumah dia. Kita bawa, Masya Allah. Kan? Berpeluk-pelukan pula, bersalam-salaman pula. Tapi kalau boleh bersalaman secara video call, silakan lah. Kan? Tak payah pergi rumah dia. Salam. Salam. Ada buat macam tu. Buang tabiat namanya. Tak ada orang macam tu. Jadi maknanya mengunjungi itu lebih bagus. Tetapi kalau sekadar nak bercakap, bolehlah video call. Video call tengok. Ma, kenapa mata kau lebam, Ma? Dah lah aku jatuh. Ya ke? Sial mata kau. Kau bubuh lah bubat ni. Jadi maknanya itu dah boleh merapatkan hubungan. Boleh dah menceriakan hubungan. Macam tu. Kan? Itu lebih membawang tak apa, adik-beradik je tak apa, jumpa sama-sama kutuk dia sama-sama kan. Yang penting kutuk tu menyeronokkan, jangan kutuk yang boleh memasamkan kan. Jumpa woi ketot ni ketot kan. Jumpa tu melawak kan. Ni apa benda lah kau ni kan. Kau ingat tak kau dulu kecil-kecil kau kena cubit dengan mak, kau ingat tak sebab kau macam ni lah, mana aku cubit kau. Jadi maknanya itu boleh menceriakan keadaan, mengharmonikan rumah tangga, mengharmonikan hubungan, mengharmonikan perjumpaan.
Kan? Itu disuruh oleh agama itu. Okay? Dan takut akan kamu akan derhaka, maka bahawa sesungguhnya tiada daripada seksa yang lebih serah daripada orang yang derhaka. Dan takut dan akan derhaka bagi dua ibu bapa kamu, maka bahawa sesungguhnya bau syurga itu dapat mencium baunya daripada perjalanan 1000 tahun. Demi Allah, tiada mendapat mencium akan dia orang yang derhaka bagi dua ibu bapa itu dia. Syurga ni dapat dihidup berapa tahun? 1000 tahun punya perjalanan. Masya Allah. 1000 tahun punya perjalanan tu, syurga tu dapat bau dah. Allahu Akbar. Tetapi kalau derhaka pada ibu bapa, 1000 tahun punya perjalanan tu, apa pun tak ada. Tak ada punya bau. Bau pun tak dapat. Saya dah tengok gambar lembu ni bila semalam. Daripada hari itu, gambar lembu ni mesti pasal korban. Lembu ni ada je. Kacau daun dah lembu ni. Gambar lembu siapa ni? Wan Zanatiang ni. Lembu kurus pula tu. Lembu korban dia kot kan. Hari tu dia nak tegur, tapi hari ni baru ada lagi lembu ni kan. Macam mana lagi hilang lembu ni? Tolong remove je. Ya, tak ada gurau je. Okay. Kemudian, jadi maknanya kalau orang yang menderhaka ibu bapanya, maka dia tidak dapat mencium syurga Allah SWT seperti jarak perjalanannya 1000 tahun lamanya. Tetapi kalau orang yang baik pada ibu bapanya, dia hormat ibu bapanya, maka dia dapat mencium bauan syurga Allah SWT itu. InsyaAllah. Itu bagusnya. Untunglah ya, siapa yang ada ibu, siapa yang ada ayah, untunglah. Muliakan ibu dan ayah, insyaAllah. Kalau lepas raya ni ada lagi, benar tu. Okay. Terus. Bahkan dia kata apa? Daripada perjalanan 1000 tahun demi Allah, tiada mendapat mencium akan dia orang yang derhaka bagi dua bapanya. Dan pula tiada dapat orang yang memutuskan kurnia dan kasih sayangnya, dan tiada pula dapat mencium baunya oleh orang yang tua berbuat zina, dan tiada dapat pula orang yang menghela apa tu? Dia apa? Orang yang Menghela kain, apa Ustaz? Menghelakkan kainnya kerana kemegahan dan besarkan dirinya. Orang yang menghelakan kainnya kerana kemegahan. Apa maksud menghelakan kainnya ni? Melabuhkan kain. Kain dia tu sepatutnya atas pada buku lali. Ni bagi lelaki ya. Tetapi dia pakai tu sampai labuh. Kalau dia turun daripada hotel di Makkah ni, hotel dia 1.5 km daripada Jandariyah nak pergi ke Masjidil Haram. Dia pakai kain pelekat cap gajah, labu. Dia sapu habis tag burung merpati, dia sapu habis tag burung gagak, dia sapu habis tag burung orang. Semua dia sapu habis. Sampai ke Masjidil Haram, dia sapu habis. Yang tu maksudnya menghelakan kain sebagai kemegahan. Tu jangan tu. Ada tak dalam situasi dengan orang perempuan pakai macam tu? Ada tak? Ada. Pengantin berkahwin. Cuba tengok pengantin berkahwin. Panjang jela tu. Panjang jela. Dah lah panjang. Lebar pula. Ada juga tukang angkat kain. Belakang. Tukang angkat kain. Dia tu berapa upah dia dapat tak tahu. Komisen berapa dapat tak tahu. Angkat kawan tu nak tangga, angkat kawan tu nak pusing, nak duduk, dia pun pusing belakang tu. Dia kena pusing dulu. Dia pusing dulu. Benda dah susah. Kau pergi potong dia, kata dia buat benda macam tu lah. Ya Allah, woi. Itu namanya apa? Kemegahan. Namanya. Dia megah dia tu. Ya, tak apa. Ustaz kahwinnya seharinya. Rajanya sehari dia, bukan raja sampai 2-3 hari. Tak boleh. Agama kata tak boleh. Kau nak buat macam kasar. Jadi maknanya, benda-benda macam tu ditegah oleh Allah SWT dan oleh agama kita kan. Ini kena ambil maklum ya, kena ambil maklum. Tegur anak-anak cucu kita. Nanti kita dah jadi atuk, kita dah jadi nenek,
Dia tengok cucu kita macam tu. Dia punya kain dia tu daripada dewan sampai ke luar, sampai ke kereta. Dia masuk dah. Kain tu tak lepas lagi. La ilaha illallah. Mak Jun Sangkut tu lah. Mak Jun Sangkut nama dia tu. Kalau macam tu. Kan, wanita-wanita Arab tu dia pakai jubah kan sampai macam tu lah. Kalau kita tengok ke Masjidil Haram tu. Yang terlebih tu tak boleh. Yang biasa-biasa tu tak apa lah orang perempuan. Dan kan dia kena labuh sikit tu tak apa. Jangan sampai berjela. Yang benda kata apa ni? Jangan sampai menghelakan kainnya kerana kemegahan, kerana sombong. Dan membesarkan dirinya. Dia sombong lah. Dia sombong. Orang tengok dia, boy baju, kemas, tak ada lah macam tu. Kita orang Malaysia, orang baik-baik. Orang Malaysia tak ada macam tu. Malaysia sopan. Saya kalau tengok jemaah-jemaah Malaysia, saya suka parti. Tengok. Baik pakcik ni. Untung lah insyaAllah. Tengok pakcik ni. Baik pakcik ni. InsyaAllah baik. Semua saya duduk orang baik. Saya tengok insyaAllah baiknya pakcik ni. Baiknya pakcik ni. Bila tengok Arab, ikut. Ikut dia kata, tak apa lah. Orang Melayu juga bagus. Orang Malaysia juga bagus. Baik, sopan orang Malaysia. Kemudian, innamal kibriya ulillahi ta'ala rabbal alamin. Yakni hanya sahaja sesungguhnya yang kebesaran itu bagi Allah SWT, bagi Tuhan sekalian alam. Disebut begini. Innal kibriya. Apa maksud? Sesungguhnya kemegahan itu hanya milik Allah. Kesombongan itu hanya milik Allah. Jangan siapa-siapa jadi sombong di dunia. Jangan siapa-siapa sombong di dunia. Kemegahan itu Allah saja. Kesombongan itu Allah saja. Sebab tu nama dia apa? Al-Mutakabbir. Apa maksud Al-Mutakabbir? Yang sombong lagi kemegahan pada diri dia. Allah saja. Kita pula nak sombong. Apa pasal kita pula nak sombong? So tak sepatutnya lah begitu ya. So ibu-ibu, nasihat anak-anak kita, jangan jadi orang yang sombong. Jangan jadi orang yang sombong jadi orang yang baik-baik saja insya-Allah. Okey. Kemudian dan telah mengeluarkan oleh Ahmad bahawasanya segala amal anak Adam itu didatangkan pada tiap-tiap hari Khamis dan malam Jumaat. Maka tiada diterima amal orang yang memutuskan silaturahim. Dia sebut sini apa? Dia kata apa? Amal anak Adam itu akan datang hari Khamis malam Jumaat. Akan menghadap Allah. Kecuali orang yang memutuskan hubungan silaturahim tak sampai amalan tersebut. Tak sampai. Orang yang tak memutuskan hubungan silaturahim, amalan dia sampai bertemu dengan Allah. Dia baca Yasin malam Jumaat sampai. Dia baca Yasin kemudian dia sedekahkan kepada ibu dan ayahnya sampai. Dia baca Yasin, dia sedekahkan kepada suami dia sampai. Dia baca Yasin, dia sedekahkan kepada isteri dia sampai. Tetapi kalau dia memutuskan silaturahim, dia baca Yasin apa pun tak sampai. Dia semayang apa pun tak sampai. Melainkan taubat baru sampai. Kalau taubat saja tak taubat, tak sampai. Itu cerita. Jadi, jangan sesekali apa? Jangan sesekali memutuskan silaturahim sebab amalan hari Khamis malam Jumaat akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, biarlah dia sampai, jangan dia tak sampai. Kalau tak sampai, binasa kita. Kan? Macam tu. Boleh senyap semua? Ada khusyuk. Ada ni. Kosong tak apa. Kemudian. Dan telah mengeluarkan oleh Asbahani. Bukan Asbahani, Asfahani. Kalau dalam kitab tu tulis apa? Asbaha ke Asfah? Asbahani Ustaz. Mengeluarkan oleh Asbahani adalah kami duduk di sisi Nabi SAW. Asbahani. Asbahani. Kalau dalam kitab saya yang saya belajar dulu, guru saya kata Asfahani. Tapi boleh lah. Mungkin ini slang. Ini slang.
Ini dialek nama dia. Boleh baca dua, boleh baca Asbahani, boleh baca Asfahani. Boleh baca. Telah mengeluarkan oleh Asbahani adalah kami duduk di sisi Nabi SAW. Bersabda Nabi, ia jangan sekedudukan akan kamu dengan orang yang memutuskan keluarganya. Maka berdirilah kamu daripada perhimpunan itu. Maka datanglah ia akan apa tu? Mak muda. Mak muda baginya apa tu? Mak muda baginya yang telah di antaranya keduanya itu setengah daripada suatu perbantahan dan meminta ampun ia perbantahan itu. Kemudian kembali pada majlis berhimpunan dahulu itu. Mak muda. Apa maksud mak muda? Mak muda? Mak muda? Mak muda nak cari apa lagi? Bukan main muda. Main muda Mak dalam muda. ni. Mak muda. Jadi mak muda itu maksudnya cerita apa, ada mak sebenar, ada mak muda. Jadi cerita itulah bila ada orang yang bila ada orang yang yang bergaduhan, ada dalam ahli keluarga protes, tak berkenan dengan mak lain, nak mak dia juga. Bila main mak muda tu protes, lari. Lari lah. Aku tak mahu. Apa nak sembang-sembang? Aku tak suka. Oh, protes tu. Jadi maknanya dalam keadaan tersebut tak sepatutnya begitu. Tak sepatutnya begitu. Maka dia kata apa? Bersabda Nabi, ya jangan sekedudukan akan kamu akan dengan orang yang memutuskan keluarganya. Maknanya dia tak mau. Bila main mak baru ni, aku tak mau. Aku lari. Maknanya dia memutuskan hubungan silaturahim. Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya sampai macam tu sekali. Islam ajar kita ke? Maknanya walaupun dia dengan ayah kita, tetapi kita kena jaga juga hak dia di dalam keluarga. Walaupun kita tak suka. Boleh? Susah kan? Susah. Saya cakap ni susah. Benda ni susah. Benda yang susah. Maka dia kata apa? Kemudian. Maka berdirilah kamu daripada perhimpunan itu. Maka datanglah ia akan mak muda baginya yang telah di antaranya keduanya itu setengah daripada sesuatu perbantahan dan meminta ampun ia perbantahan itu, kemudian kembali pada majlis yang dahulu itu. Maka bersabda Nabi SAW bahawa sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala tiada turun ia atas kaum, padahalnya ada dalam kaum itu seseorang yang memutuskan keluarganya. Jadi maknanya kalau ada orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim, dia ada dalam perhimpunan tersebut, rahmat Allah tak turun. Dia menjadi penyebab rahmat Allah tak turun. Itu bimbang. Bahaya tu. Bahaya sampai macam itu sekali. So janganlah bahaya. Rahmat Allah ni kalau boleh biar turun selalu. Kalau tak turun ni satu benda yang teruk. Macam Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar didatangi orang mencerca dia, maki hamun dia. Dia diam. Orang maki hamun dia diam. Kali kedua dia diam, kali ketiga dia diam, kali keempat dia cakap. Abu Bakar respon atas orang yang duk caci maki dia tu. Tolong tutup mic Puan Hamimah. Abu Bakar ni orang main caci maki dia. Kali pertama dia diam. Maki lagi dia diam. Kali ketiga dia diam. Kali keempat dia bersuara. Bila dia bersuara, Nabi tengok dia bersuara, Nabi pun bangun. Nabi bangun. Abu Bakar tanya, "Wahai Rasulullah, kau marah kat aku ke? Sebab aku bersuara di atas orang caci maki aku ni?" Nabi kata apa? Sewaktu engkau diam, engkau tak respon orang marah kau, orang caci maki kau, ketika itu malaikat bersama-sama dengan aku dan bersama-sama dengan kau. Cuma kali kedua, kali ketiga tu masih lagi ada malaikat bersama dengan aku dan bersama dengan kau. Kali keempat, ketika engkau merespon atas caci maki orang kepada kamu, sewaktu itu malaikat pun beredar, lalu syaitan datang. Waktu tu aku lari daripada
duduk bersama dengan kamu sebab syaitan dah ada bersama dengan kamu. Aku tidak akan duduk bersama dengan syaitan, melainkan malaikat yang datang bersama-sama dengan kita tadi. Dia. Boleh ke sabar? Boleh ke sabar? Payah sabar ni. Orang maki hambung kita, boleh sabar? Orang maki sekandak. Maki tu bukan maki biasa-biasa, maki sekandak. Sekandak maki. Dia bubuh bendi pun dia maki, dia bubuh cabai pun dia maki, dia bubuh sotong gulai pun dia maki, dia bubuh gulai ni pun dia maki, dia bubuh sup campur pun dia maki. Maki habis. Macam-macam maki. Keturunan kita semua dia maki. Boleh diam ke? Agak-agak. Tak boleh diamnya. Habis dah kita. Syaitan duduk dengan kita. Kan? Ni, duduk jalan di Masjidil Haram ni. Jalan dekat Masjidil Haram, orang betul belakang kita ni. Mak. Kalau kita beralih belakang, syaitan akan join sekali kita untuk nak menjadikan kita sombong waktu tu. Tengok macam tu kan. Biarlah orang nak betul kita pun. Bukan betul sampai mati, dah. Bukan betul sampai pensan, dah. Betul sikit terpijak kasut. Ya. Kan? Terpijak kasut. Ya. Terpijak kasut, tersepak kasut, terbetul belakang bau. Macam tu je. Tak payah pusing lah. Kan? Tak payah pusing lah. Cuba kalau pusing. Orang betul belakang. Tuh, kita pun tengok. Dia pun Malish ya Syekh. Dia pun minta maaf. Jadi kita pun rasa sombong tu. Main sombong serta-merta. Main sombong syaitan duduk dengan kita tu. Bahaya tu. Kalau orang buat apa, kita sabar je lah. Diam je. Jangan ada respon pun. Boleh ke? Payah. Masjidil Haram susah. Kan? Susah. Kan? Semayang dah cantik dah. Kita dah hampak betul dah. Sejadah tu dah punya cantik dah. Sejadah Raudhah tu kita hampak tu. Bila kita hampak kena semayang tu, Allahu Akbar, ada orang lintas. Lintas tu tak apa. Dia lintas tu sekali dengan kasut, dia pijak sejadah kita. Nak kata apa? Mula dia karang. Allah hajar betul. Aku sejadah ni, aku sembuk minyak wangi macam-macam. Aku sembuk wangi-wangi macam-macam. Tiba-tiba hang pijak hang kasut hang tu tak tahu mai pada mana. Aku pun tak tahu nak jadi apa sejadah aku ni. Dia karang habis. La ilaha illallah. Tak benulah macam tu. Benulah. Sabar. Allah ada. Malaikat ada. Tapi kalau kita respon di atas caci maki orang kepada kita, bimbang. Takut Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya beredar daripada kita sekalian. Sini memang banyak syaitan. Kepala syaitan boleh sini. Sini pusat syaitan ramai kat sini. Jin pun ramai sini. La ilaha illallah. Kan? Ni nak pergi ke Jamrut, nak pergi Arafah ni, nanti lagi teruk nanti dia halang. Tengok. Macam-macam keadaan. Kita minta semuanya akan dihindarkan dengan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, memayungi seluruh jemaah haji seluruh tanah air yang berada di tanah suci Makkah dan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kemudian maka bersabda Nabi SAW bahawa sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala tiada turun atas orang kaum, padahalnya ada dalam kaum itu seseorang yang memutuskan keluarganya. Diceritakan daripada Baqir bahawa sesungguhnya bapa Zainul Abidin berkata, iya, jangan engkau berbuat sahabat akan orang yang memutuskan keluarganya, maka bahawa sesungguhnya aku dapati akan dia kena laknat dalam kitab Allah Ta'ala 3 tempat. Nah, tu dia. Maknanya, jangan bersahabat dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarganya. Dia macam cerita kita, aku dah tak kawan dah abang aku tak mengaku dah abang aku. Aku tak mengaku dah adik aku tu. Lantak dia. Jangan kawan dengan dia. Sebab dia tak boleh membawa kesan rahmat kepada kita. Kita berkawan dengan dia, tidak ada serpihan rahmat yang Allah turunkan apabila kita bersama dengan dia. Tu dia. Tentang macam tu. Agama kita nak jaga kita, nak bagi dapat rahmat selalu. Tak dengar suara saya? Ada orang tak dengar suara saya? Elok je dengar. Yang tak dengar tu keluar masuk balik lah. Tu. Ada orang tak dengar, dia tulis. Tak dengar suara ustaz.
Lain saya lah tu. Dia tulis. Izhar hati. Terang, nyata, jelas. Masya Allah. Okay, sikit ya. Maka disuruh dan dipesan bahawasanya jangan bersahabat dengan orang yang memutuskan keluarganya, maka bahawasanya aku dapati akan dia kena laknat dalam kitab Allah pada 3 tempat. Maka adalah segala orang yang memutuskan rahimnya itu tiada masuk ke dalam syurga seperti yang telah disebut dalam beberapa hadis Nabi SAW. Tetapi adalah rohnya kemudian daripada matinya itu berhimpun semuanya itu di dalam telaga Barhud di atas mulut neraka Jahannam. Tahu tak telaga Barhud ni kat mana? Telaga Barhud ni di Yaman. Ya? Telaga Barhud di Yaman. Ya? Telaga Zamzam di Makkah Al-Mukarramah. Ada satu peristiwa berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Ini cerita di kalangan para tabi'in, para tabi'in. Satu hari, ini cerita ni cerita betul, ada disebut dalam kitab Al-Kabair. Bila seorang penduduk Mekah, dia nak melaksanakan ibadah haji, lalu disimpan duit dia tersebut, dia bagi kepada orang yang amanah ni. Dia kata, kau tolong simpan duit aku ni, aku nak pergi buat kerja haji. Nanti bila aku dah habis kerja haji, aku jumpa hang balik. Okey, hang pegang duit aku ni. Okey. Bila kawan ni, Pak Syekh ni pergi buat haji, dia pergi Arafah, dia pergi Jamrah, dia pergi Masyair, dia pergi Muzdalifah apa semua, selesai buat ibadah haji, dia tawaf apa semua, dia buat sa'i semua, selesai kerja haji, dia nak pergi cari orang yang dia bagi duit tersebut. Dia pergi cari orang tersebut, tengok-tengok orang tu dah mati. Orang tu dah mati. Dia tanya anak dia, mana puang? Dia kata, ayah saya dah mati. Ayah hang ada bagi tahu apa-apa tak? Aku bagi pegang duit tu. Ayah hang dah bagi tahu apa-apa tak? Kat mana dia simpan duit aku? Tak tahu pun, kamu tak tahu ayah kami pegang duit. Jadi kerja. Lalu Pak Syekh ni, dia pergi jumpa ulama-ulama Saudi, dia pergi jumpa ulama-ulama Makkah, dia tanya, wahai Syekh, macam mana aku ni dah macam mana ni, keadaan aku ni dah teruk dah ni. Sebab apa? Sebab aku sebelum nak pergi buat kerja haji, aku dah bagi duit kepada Pak Syekh ni pula mati. So aku tak tahu entah mana dia simpan duit aku ni. Jawab Pak Syekh ni, dia kata apa? Kau pergi seru namanya di Telaga Zamzam. Kalau kau seru namanya, dia menyaut, maka kau tanyalah dia di situ. Nampak ni? Karamah wali-wali Allah. Lalu dia pergi suruh nama Syekh tu di Telaga Zamzam. Tak menyahut. Dia kata, tak ada pun, aku suruh nama ni, tak ada pun. Dia kata, jawab Syekh ni, dia kata, kalau kau suruh di Telaga Zamzam tak menyahut, maknanya dia bukan ahli syurga. Lalu kau kena pergi suruh di satu telaga yang bernama Barhud di Yaman. Kau pergi suruh di sana. Kalau kau suruh dia ada di sana, maka dia adalah ahli neraka. Telaga Barhud itu adalah telaga daripada ahli-ahli neraka. Dia pergi Yaman. Pergi cari. Sebab nak duit dia ni. Simpan banyak ni. Berketul-ketul duit ni. Pergi suruh di telaga Barhud ni, yang kita baca kitab ni. Lalu dia suruh, wahai sahabatku. Dia pun menyaut, ya, apa cerita? Mana duit aku? Dia kata, duit kau ada di hujung rumah aku, di bawah dinding tersebut, di punjung rumah aku tu ada duit di situ. Aku simpan di situ. Kau pergi ambil itu. Lepas tu dia pun tanya, sebab apa kau ada di sini? Kau bukan orang yang soleh, orang yang dipercayai ke? Orang yang beramanah ke? Kau ni bukan orang yang macam tu ke? Sehingga kau berada dalam neraka ni. Dia kata, betul. Aku berada dalam kelompok ahli neraka. Aku ada seorang adik, tetapi aku memutuskan, aku mengabaikan adik aku. Dengan sebab itu Allah melemparkan aku ke dalam kelompok ahli neraka Allah SWT. Dia. Ini cerita ni yang kita sebut Telaga Barhud ni. Itu cerita ni. Cerita Barhud ni ada disebut dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Al-Zahabi, dalam kitab 70 dosa-dosa besar, cerita tentang kitab berkenaan dengan dosa-dosa besar. Ni diceritakan. Okey, jadi maknanya Telaga Barhud. Dan telah menghikayatkan oleh Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala bahawasanya seorang laki-laki yang kaya telah pergi haji. Ni nampak ni cerita ni. Dia ulang boleh lah. Pergi haji, ia berkirim taruh ia akan seseorang yang lain
hal keadaannya diketahui oleh orang akan dia dengan amanahnya dan kebajikannya akan 1,000 dinar pada setengah daripada riwayat yang lain 10,000 dinar hingga kembali ia daripada Arafah, maka tatkala kembali lelaki itu mendapati ia akan dia sesungguhnya telah mati, maka bertanya ia akan warisnya daripada hartanya itu, maka tiada ada bagi mereka itu dengan dia mengetahui, maka bertanya ia akan ulama Makkah, berkata mereka itu apabila ada pertengahan malam maka datanglah olehmu ke telaga Zamzam. Macam saya cerita, dan tilik olehmu di dalamnya dan suruh olehmu ya fulan dengan namanya, jikalau ada ia daripada ahli kebajikan maka menjawab ia akan dikau daripada mula-mula suruh, maka pergi ia dan menyeru di dalamnya, maka tidak menjawab ia akan dia oleh seseorang, maka mengkhabarkan ia lelaki itu akan mereka itu berkata ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami takut bahawa adalah sahabat engkau itu daripada isi neraka, pergilah olehmu kepada bumi Yaman, maka adalah ia di dalam satu telaga dinamai orang akan dia Barhuj, kata orang baginya bahawa sesungguhnya ia di atas mulut neraka Jahanam, maka tilik olehmu di dalamnya pada waktu malam dan suruh olehmu di dalamnya ya fulan, maka menjawab ia akan dikau daripadanya, maka pergilah ia lelaki itu kepada Yaman dan bertanya ia daripada telaga yang tersebut, maka ditunjuk oranglah atasnya, maka pergilah ia kepada malam hari dan menyuruh ia di dalamnya ya fulan, maka menjawab ia akan dia, maka bertanya ia di mana emasku, maka menjawab ia telah aku ditanamkan akan dia pada tempat anu-anu daripada kampungku dan padahalnya tiada aku amanahkan atasnya akan anakku, maka pergilah olehmu dan galilah olehmu di sana, niscaya engkau dapatlah akan dia, maka berkata oleh lelaki itu apa jua yang menurunkan bagi engkau di sini, dan sesungguhnya telah aku menyangka dengan dikau kebajikan, maka berkata oleh lelaki itu adalah bagiku seorang daripada saudara perempuan yang fakirah ni miskin, aku tinggalkan akan dia dan aku abaikan, adalah aku tiada kasih sayang dan tiada pula kasihani atasnya, maka disiksa aku oleh Allah Ta'ala dengan sebabnya, dan telah menurunkan ia akan daku pada tempat ini, dan telah benarlah hadis yang sahih mengatakan tiada masuk akan syurga orang yang memutuskan kasih sayang kepada kaum keluarganya. Wallahu Ta'ala ala. Cukuplah dekat tu. Masya Allah. Betul rupanya kitab ni sebut. Kitab ni lama dah. Ada juga di dalam kitab Al-Kabair. Jadi maknanya kitab cerita ni cerita yang sahih. Maknanya nak cerita apa kat sini, cerita ni maksudnya apanya? Maksudnya sesiapa yang mengabaikan keluarganya, adiknya miskin, dia abai. Tak heran. Dia pilih adik yang miskin tak ada kerja pada muka, biar pergi pada muka. Tak risau. Dia pilih dia nak jadi apa jadian, nak makan apa, dia pilih kat dia biak. Jadi dia akan berada di dalam telaga Barhuj, mulut neraka Jahanam. Bahaya. Wa na'udzubillah min dzalik. Okey. Telaga tu ada lagi tak? Orang tanya. Ada. Telaga Zamzam pun ada, telaga Barhud pun ada. Kalau nak seru ahli syurga, pergi seru kat telaga Zamzam. Pergi lah seru. Pergi seru. Orang duk ambil air Zamzam tu, pergi seru seorang-seorang. Muhammad naik. Pergi seru. Silap-silap, kita masuk dalam. Kita masuk dalam penjara. Sebab buat benda-benda yang dilarang buat di situ. Boleh buat tapi dilarang oleh kerajaan Arab Saudi. Sebab apa dilarang? Sebab takut menjadi tempat yang khurafat oleh orang yang lain. Itu bimbang. Wa na'udzubillah min dzalik. Itu saja pada malam ni yang boleh kita kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik atas pertemuan kita pada malam ni. Boleh faham semua? Faham tu. Boleh. InsyaAllah. Masya-Allah. Faham. Hal antum mufhamun? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Bagus. Alhamdulillah kita berhenti kat situ. Muka surat 36 dan telah menyebutkan oleh setengah ulama kat situ. Saya tanda ya. Tak punya muka surat berapa? 36. 36, okey.
Okey, ada soalan. Kita buka soalan 2 minit. Lepas tu kita baca surah Al-Mulk. 3 minit. Kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalaulah ada anak bapak yang kahwin 2-3 isteri dan ada anak-anak isteri lain tu pun kena jaga juga ke? Hubungan silaturahim tu kena Kena jaga. Sebab Insya itu Allah. ayah kita punya. Ayah kita punya. Kita jaga hak ayah kita. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama. Tak Fahana tu daripada London tu. Ya ke? Masya Allah. London. Ada lagi tak soalan? Silakan. Yang lain-lain. Soalan lain tak apa. Assalamualaikum. Tak semestinya. Assalamualaikum, Soalan buku ni. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz nak tanya. Kalau Hmm. kita kena maki, tapi sebelum ni kita tak tahu, kurang ilmu kan, kita balas balik. So macam mana? Kita tak tahu sebab kejahilan kita. So hari ni dah tahu, istighfar dan taubat banyak-banyak. InsyaAllah kita berubah ke arah yang baik. Maka sinaran cahaya dan rahmat Allah itu akan mewarnai kehidupan kita. Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Kalau orang tu terlalu menyakitkan hati kita, macam mana kita nak maafkan? Rasanya memang payahlah juga. Kena maaf jugalah. Susah macam mana pun. Maaf juga. Saudara kita sendirilah kan, dia terlalu menyakitkan Maaf hati juga. kita. Macam ni kita nak hilangkan perasaan marah tu. Apa yang disakitikan sangat tu? Macam-macam ada. Kiranya macam kita tak boleh nak maafkan dia lah. Dah memang dah tak boleh langsung kita nak maafkan dia. Kalau sikit-sikit tu tak apa. Ini dah terlampau-melampau orang cakap kan. Macam mana kita nak buatkan hati kita ni boleh macam reda lah. Macam boleh maafkan dia. Okey. Dengar ayat Quran kata. Walyafu walyasfahu hatta ya'tiya bi amrillah. Allah kata apa? Berilah keampunan, berilah kemaafan dan berjabat salamlah sesama kamu. Nescaya rahmat Allah akan datang kepada kamu. Maknanya walaupun hati kita tu tak nak maaf, hati kita tu bukan kehendak Allah. Hati kita tu kita sendiri punya kekerasan kita untuk nak memaafkan dia, memang tak mau maaf. Dengan sebab kelembutan hati kita, ketundukan hati kita kepada ayat Allah itu, maka tunduklah kita kepada Allah itu, nescaya kita maafkan kesalahan saudara kita tersebut. InsyaAllah Allah akan memuliakan kita, segerakan rahmatnya datang kepada kita. Bila rahmat Allah datang, insyaAllah kita akan bahagia dengan rahmat Allah SWT. Fa'fu wal yasfahu. Wal ya'fu pun ada, fa'fu pun ada. Wal ya'fu wal yasfahu pun ada, fa'fu wasfahu pun ada. Okay. InsyaAllah. Saya dah cuba Ustaz tapi tak mau. Ustaz, tak boleh. Tak mau, cannot go lah. Cannot go. Cannot go, let's go. Kena tak senggo. Sebab apa kan, saya pernah cakap dengan dia. Saya tak maafkan kamu. Masa tu macam ni. Anak saya meninggal. Lepas tu dia tuduh saya bomohkan anak saya. Padahal masa tu saya tak sama dengan anak saya. Dia macam dipisahkan saya dengan anak saya lah. Lepas tu anak saya meninggal. Depan mayat cakap, apa hati kau bomoh, kau bomohkan anak kau. Saya cakap, takkanlah saya nak buat anak saya sendiri, saya cakap. Saya pernah bersumpah cakap, saya tak nak jumpa kamu, bukan dunia, akhirat pun tak jumpa. Dia cakap. Sakit hati punya pasal kan. Masa tu kita tengah marah lah kan dia cakap macam tu. Tapi masa dia nak pergi haji tu, saya cakap memang saya jumpa memang ada, tak tahu lah mungkin Tuhan tu dia datang jumpa saya. Tapi masa tu anak saya menangis, saya tak jumpa dia. Tapi masa dia meninggal tu, saya cakap dengan dia, saya tengok memang azab lah dia nak meninggal. Saya cakap macam mana? Saya maafkan sebab saya kesian dengan kamu. Saya cakap macam tu je. Betul Ustaz? Boleh lah. Maaf juga tu. Okey lah tu. Maafkan segala-galanya.
Maafkan Walaupun kita tak segala-galanya. ikhlas, cuma kita cakap macam ni. Saya maafkan kamu sebab saya kesian dengan kamu. Macam mana kamu terseksa macam tu. Saya cakap macam tu jangan dia. Cuba cakap macam ni. Cuba cakap ni. Saya terpaksa maafkan kamu sebab Allah yang suruh saya maafkan kamu. Cuba cakap macam tu. Kan cantik tu bahasa tu. Masa tu kita tengah Kan? marah kan. Memanglah orang tuduh kita macam tu kan. Ya. Faham. Sampai sekarang saya cuba nak maafkan tapi tak boleh. Ya ke? Tak apalah, mudah-mudahan Allah bagi ganjaran yang besar pada puan, pada makcik, insya-Allah. Di atas kesabaran, di atas tomahannya pada makcik. Mudah-mudahan ada kebaikan, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Makcik orang baik, insya-Allah. Makcik orang baik ni, orang yang baik, Allah nak uji, datangkan manusia untuk uji makcik. Redha di atas apa yang Allah uji. InsyaAllah ada kebaikan. Mungkin ini sebab masuk syurga makcik, sebab ni. Tak ada sebab yang lain. Mungkin sebab makcik masuk syurga sebab ni. Kan? So kita tak tahu mana satu kita nak masuk syurga sebab apa. Kan? Jadi kita kena cari benda-benda yang saya cuba nak lupakan kesakitan tu tapi tak boleh. Ya. Ustaz nak tanya. Apanya? Macam mana kalau kita apa hukum kalau kita block number seseorang tu sebab kita tak nak dia asyik nak macam mencaci kita, memaki kita macam tu. Yang tu baguslah. Untuk kita nak menyelamatkan dia daripada memaki hamba. Untuk satu pengajaran. Itu kita boleh ambil dari sudut konteks pengajaran supaya dia tidak melakukan dosa kepada kita. Nak menyelamatkan dia, so block dia supaya dia tak melakukan dosa kepada kita. Boleh jadi sebab dosa daripada kita tu, hidup dia tak tenteram, roh dia jadi roh yang jahat, hidup dia tidak ada rahmat. Jadi kita block dia tu, mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada dia, Allah bagi keampunan kepada dia, Allah bagi hidayah kepada dia. InsyaAllah. Mudah-mudahan begitulah. Okey Ustaz. Maknanya bolehlah kita buat macam tu. Kan? Okey, lain lah. Cukup lah. Pukul 4, 2 minit lah. Assalamualaikum Ustaz. Last soalan. Punya. Ustaz. Kalau anak-anak ni fitnah kan Ustaz. Ujian. Kalau anak-anak ada yang macam sana yang tak berapa nak dengar cakap ke apa-apa je lah. Kira adakah di atas kesilapan mak bapak tu atau yang lalu, kesilapan yang lalu ataupun kerana dulu kita ni ada pernah melawan cakap mak kita, contoh. Adakah disebabkan itu sekarang ni kita dapat balik macam tu ataupun sebenarnya kita kena checklist balik apa kesilapan? Jawapannya daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata, apabila kamu melakukan sesuatu kepada ibu dan ayah kamu, maka Nabi kata, kama tadi nutudan. Maka kamu juga akan diperlakukan oleh anak-anak kamu kepada kamu. Seperti mana kamu melakukan kepada ibu dan ayah kamu terdahulu. Maknanya, kitaran semula. Kita akan diperlakukan oleh anak kita seperti mana yang kita lakukan dahulu. Betul lah hadis Nabi kata macam tu. Tetapi boleh dihindarkan dengan doa. Boleh dihindarkan dengan permintaan kita kepada Allah. Tawajuh kita kepada Allah. Mohon supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini kepada anak-anak kita dengan akhlak-akhlak yang tidak baik seperti mana yang kita lakukan dahulu kala kepada ibu dan ayah kita. Okay? Betul lah dengan doa. Terima kasih. Maknanya ada dalam hadis Nabi lah, Masya Allah. Ada, betul. Okey. Apanya tu soalannya tu? Ada orang tanya pula. Satu. Apanya? Admin tolong tanyakan Ustaz, bolehkah kalau kita tak maafkan seorang itu sebab dia dah melampau sangat, hari ini kita betul-betul terasa sakit. Saya cuba menggayakan perasaan. Jadi tak boleh tak maafkan, mesti maafkan. Sebab tuntutan Quran. Jangan kita menidakkan tuntutan Quran tu. Kan? Sedangkan Nabi pun ampunkan umatnya. Apatah lagi kita.
yang umat Nabi SAW. Ampunkanlah. Ampunkanlah. Maafkan. InsyaAllah. Okay, itu saja. Jom kita baca surah Al-Mulk. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan doa, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ya awalal awalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Wa Allah ya Tuhan kami, pada malam yang penuh barakah ini, wa Allah, kami yang bersalam langsung daripada tanah suci-Mu di Makkah Al-Karamah ini, wa Allah, apalah kiranya Kau datangkanlah pertemuan kami ini dengan rahmat-Mu, dengan keredaan-Mu, keberkatan-Mu yang berterusan buat kami di dunia hingga ke syurga-Mu, wa Allah, serta keampunan-Mu yang berterusan kepada kami sekalian, wa Allah. Wa Allah ya Tuhan kami, maafkanlah kesalahan kami, wa Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, wa Allah. Dosa kami kepada ibu dan ayah kami, dosa kami kepada anak-anak kami, dosa kami kepada pasangan kami, dosa kami kepada adik-beradik kami, dosa kami kepada semua saudara-saudara kami, wa Allah. Dosa kami kepada kaum muslimin dan muslimat, wa Allah. Wa Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu yang dianjurkan oleh Gemanul Iman ini, wa Allah, hendaknya diberkati oleh-Mu, serta kami doakan khusus kepada hamba-hamba-Mu yang menjadi penyumbang setia kepada tabung GNI ini, agar diberikan rezeki dan kekayaan-Mu yang melimpah ruah, di dalamnya ada keberkatan daripada-Mu yang akan menjadikan dia tidak akan miskin selama-lamanya di atas infaknya itu, wa Allah. Wa Allah ya Tuhan kami, terima kasih di atas pertemuan kami pada malam ini, wa Allah. Terima kasih di atas tunjuk ajar-Mu kepada kami, wa Allah, di atas ilmu yang Engkau pinjamkan kepada kami untuk kami bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan ianya menjadi penyebab kami bertambah menjadi manusia yang bertakwa kepada-Mu, manusia yang reti tunduk kepada-Mu, manusia yang reti taat kepada-Mu, manusia yang reti sayang kepada-Mu, manusia yang reti sayang dan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah ya Tuhan kami, redhakanlah kami, wa Allah, redhakanlah kami, wa Allah, redhakanlah kami, wa Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami yang lalu, wa Allah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Saya baca doa tidur sekejap. Yang nak mengaminkan, amin, sebab ada orang yang dalam ni dia payah tidur, dia minta saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gharatil nujum wa hada'atil uyun, anta hayyu ya qayyum la ta'khudhuka sinatu wa la nawm, ya hayyu ya qayyum ihdi laylana wa anim aynana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat, wa rabbal ardini wa ma aqallat, wa rabbal shayatin wa ma adallat, كلنا جار من شر كلهم أجمعين، أن يفوت علينا أحد أو يطغى علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله توكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saya serahkan kepada Puan N selaku moderator kita. Silakan Puan N.